Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung perbincangan dalam pengajian tafsir dalam surah Yusuf juzuk yang ke-13, bermula pada ayat yang ke-58 sehinggalah ke ayat 62, menceritakan mengenai anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Mereka membeli gandum daripada saudara mereka sendiri, iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan pada ketika itu Nabi Yusuf minta kepada mereka supaya bawa datang sekali Binyamin, adik bongsu dia. Dalam ayat ke-58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Apabila datang adik-beradik Yusuf adik-beradik Yusuf telah datang berjumpa dengan Nabi Yusuf. Fadakhalu 'alaihi, mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Fa'arafahum, Nabi Yusuf kenal mereka. Wa hum lahu munkirun, mereka tak kenal Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pada ayat yang ke-59, walamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata walamma jahazahum bijahazihim قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Apabila Nabi Yusuf menyempurnakan sukatan makanan untuk mereka, qala a'tuni bi akhil lakum min abikum, Nabi Yusuf telah berkata, bawa datang adik kamu yang seorang lagi, iaitu Binyamin. Bi akhil lakum min abikum, adik-beradik kamu yang seorang lagi. Adik-beradik sebab apa? Ala taraun, tidakkah kamu melihat anni ufil kaila, bahwasanya aku, Nabi Yusuf kata, yang menyempurnakan sukatan atau takaran makanan untuk kamu. Wa ana khairul munzilin, aku adalah sebaik-baik penerima tetamu, melayan tetamu. Ayat yang ke-60, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wa la taqrabun. Sekiranya kamu tak bawa datang adik-beradik sebab apa kamu yang kamu katakan tadi, fala kaila lakum, tidak ada lagi sukatan makanan bagi kamu. Wala taqrabun, dan juga jangan kamu menghampiri negara ini, negara Mesir. Ayat ke-61, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, adik-beradik Nabi Yusuf, nanti kami akan pujuk ayah kami ini supaya ayah kami lepaskan Binyamin. Ayat yang ke-62, wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Nabi Yusuf telah berkata kepada pekerja dia kata apa? Ij'alu bida'atahum, jadikan bida'ah, saman ataupun harga daripada makanan ni, harga yang mereka bayar, letakkan duit tersebut dalam tunggangan mereka, dalam beg mereka. La'allahum ya'rifunaha, moga-moga mereka ini ya'rifunaha, mereka tahu
oh duit yang sepatutnya bagi kepada Menteri Kewangan Mesir ini, duit itu telah diletakkan dalam beg mereka balik. Idzan qalabu, mudah-mudahan mereka akan berpatah balik ila ahlihim, bila mereka dah sampai ke keluarga mereka, la'allahum yarji'un, mereka akan patah balik datang bawa adik bongsu mereka iaitu Binyamin. Dalam ayat ini yang kita bincangkan, kita lihat walamma jahazahum bijahazihim, Nabi Yusuf memang terkenal dengan seorang yang sempurna sukatan atau takarannya. Dia akan beri dengan sukatan yang sempurna. Ibnu Abbas telah menyatakan dalam tafsiran ayat 58 sehingga ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi, apabila manusia pada zaman tersebut ditimpa musim kemarau, wa nazala zalika bi ardi Kan'an, dan kemarau tersebut, kesusahan tersebut berlaku di bumi Kan'an. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam menghantar anak-anaknya lil mirah, untuk mendapatkan makanan, sebab kemarau tak ada makanan. Dan tersebarlah mengenai dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di seluruh pelosok dunia, lilinihi wa qurbihi wa rahmatihi, iaitu friendly dia, kemesraan dia, kelembutan dia, dan kasih sayang dia, keadilan dia, dan juga bagaimana perjalanan sejarah dia dah tersebar ni. Manusia dah tahu bagaimana seorang Menteri Kewangan Mesir naik, begitu karisma dia. Wa kana Yusuf alaihi salatu wassalam, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mana nazalat asyiddah bin nas, pada ketika mana manusia ni ditimpa musim kemarau, ditimpa kesusahan, yajlis 'indal bai' bi nafsi, dia duduk ketika berjual beli, dia duduk sendiri sebab dia tahu pasti ramai orang. Bila kemarau orang perlukan makanan, bila perlukan makanan, dia sendiri yang duduk jual. Orang luar di sana di bumi Kan'an, mereka datang Mesir untuk mendapatkan makanan, mereka beli. Nabi Yusuf dah ada stok makanan simpan. Sebab Nabi Yusuf takwil mimpi raja dulu, dia dah tahu akan ditimpa kemarau. Fayu'tihim minat ta'am ala adadi ru'usihim, Nabi Yusuf berikan kepada mereka, kepada orang yang datang berjumpa dengan Nabi Yusuf, terutamanya kepada adik-beradik Nabi Yusuf yang diceritakan dalam ayat yang kita bicarakan tadi, dia memberi mengikut bilangan kepala. Kalau 10 orang, maka 10 makanan cukup untuk 10 orang. Likulli ra'sin wasqan, satu kepala satu wasaq. Wasaq ini bersamaan dengan satu kepala 60 sok ni dipanggil apa, 60 kati. 60 kati. Okey. Imam As-Suddi dan Muhammad bin Ishaq dan juga selain daripada mereka di kalangan ulama-ulama tafsir menyatakan sebab min ajlihi aqdamu ikhwatu Yusuf bila di Misr, sebab kedatangan kehadiran adik-beradik Nabi Yusuf ke Mesir, ke negara Mesir. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam apabila dia dilantik menjadi Menteri Kewangan Mesir, wa madat as-sab' as-sinin al-mukhsibah, telah berlalu 7 tahun yang subur, diiringi 7 tahun kemarau, wa ammal qahd, dan menjadi semua rakyat Mesir ditimpa musibah kemarau ini, sehingga sampai ke negara Kan'an. Bukan sekadar Mesir, sehingga ke negara Kan'an, iaitu tempat Nabi Yaqub dan juga adik-beradiknya tinggal. Dan pada ketika itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berhati-hati kepada manusia dalam memberi hasil tanaman yang telah disimpan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Wa jama'aha ahsanu jam'in, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam telah kumpulkan dengan sebaik-baik pengumpulan
bagaimana disusun mentadbir makanan. Fahasala min zalika mablagh azim, telah sampai satu jumlah kuantiti yang cukup besar, stok yang cukup banyak, dan juga hadiah yang pelbagai daripada seluruh masyarakat. Wa warada alaihin nas min sairil aqalim wal muamalat, manusia datang daripada seluruh pelosok dunia, yamtaruna li anfusihim wa ayalihim, mereka nak kumpulkan makanan untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, sebab kemarau tak ada makanan. Fakana la yu'ti ar-rajul akthar min himli ba'irin fis sanah, maka tidak diberikan kepada seorang lelaki lebih daripada untuk makanan untuk muatan unta dia boleh bawa dalam masa setahun. Diberikan dalam masa makanan tersebut, stok setahun letak di atas unta, penuh sekadar unta boleh bawa. Wa kana alaihi salatu wassalam la yashba' nafsahu, Nabi Yusuf tak pentingkan diri dia, tidak, dia tak pentingkan keuntungan. Wala ya'kul huwa wal mulk wa junuduhuma illa aklatan wahidatan fi wastin nahar. Dia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, raja Mesir pada ketika itu, dan juga tentera raja Mesir dan juga orang-orang kanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka hanya makan sekali sehari je, sehari sekali makan di tengah hari, itu saja. Sebab apa? Kerana mereka nak simpan stok makanan, bukan untuk kita je makan, tetapi memikirkan untuk rakyat keseluruhannya, bukan sekadar rakyat Mesir, bahkan negara-negara yang berjiranan dengan Mesir. Hatta yatakaffa an-nas bima fi aydihim muddata 7 sinin, sehingga cukuplah manusia ni yang ada di tangan mereka makanan stok untuk 7 tahun. Wa kana rahmatun minallahi ta'ala ala ahli Mesir, maka itulah rahmat Allah Ta'ala kepada penduduk Mesir. Selain daripada riwayat ini yang kita bacakan sebentar tadi, kebanyakannya adalah di kalangan cerita-cerita Israiliyat dan di kalangan ulama-ulama Yahudi terdahulu. Okey, kita lihat Nabi Yusuf adik-beradik Nabi Yusuf datang daripada bumi Kanaan. Kanaan ni di mana? Di Mesir, di Palestin, tempat tinggal Nabi Yaqub dan juga anak-anaknya. Mereka ni sanggup berhijrah, bukan berhijrah, bermusafir ke Mesir. Apa tujuan dia? Untuk membeli. Beli apa tu? Untuk mencari dan membeli gandum. Kerana itu makanan asasi dia. Li'annal qahd, kerana kemarau ni telah umum, merebak ke seluruh negara, sehingga ke negara Syam dan juga ke negara Mesir. Apabila sampai kepada mereka berita, cerita dah viral, iaitu Raja Mesir memberi makanan kepada manusia, menjual makanan tetapi dengan bayaran, bukan bagi free je. Jadi mereka pun sebab tak ada makanan, mereka pun bersemangat untuk pergi bermusafir ke negara Mesir. Falamma dakhalu ala Yusuf, bila mereka masuk berjumpa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf berada di tempat yang tinggi, berada di tempat yang tinggi. Nabi Yusuf daripada jauh dah kenal mereka ketika Nabi Yusuf lihat mereka. Kerana tanda-tanda orang tua ni, tanda-tanda orang dewasa, dia tak berubah banyak. Yang berubah kanak-kanak nak naik ke dewasa, itu perubahan besar. Adapun daripada dewasa sampai ke tahap tua tu tak banyak sangat perubahan dia, kita boleh cam. Tapi mereka ni tak cam Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, bahum lahu munkirun. Mereka tak kenal, sebab Nabi Yusuf pada ketika itu masih kanak-kanak lagi, dijual, dicampak dalam bagi dijual, dan sekarang dah telah dewasa menjadi Menteri Kewangan Mesir. Mereka tak kenal. Kerana Nabi Yusuf berpisah dengan adik-beradiknya dulu, kerana di pulau pada ketika itu Nabi Yusuf masih muda lagi, masih remaja lagi, ataupun masih kanak-kanak lagi. Jadi mereka telah jual Nabi Yusuf
sehinggalah sampai ke tangan Raja Mesir pada ketika itu. Kemudian Imam As-Suddi dalam tafsir menyebutkan syar'a yukhatibuhum faqala lahum kal munkir alaihim ma aqdamukum biladi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam disebutkan dalam kitab tafsir As-Suddi, dia kata Nabi Yusuf berpura-pura macam tak kenal. Nabi Yusuf kata ma aqdamukum biladi, apa tujuannya kehadiran kamu semua datang ke negara ini? Faqalu ayyuhal aziz, wahai raja, wahai menteri, inna qadimna lil mirah, kami datang untuk mendapatkan makanan, bekalan makanan. Nabi Yusuf kata fala'allakum uyun, aku rasa kamu ni macam spy, SB, special branch, macam jasus, dipanggil jasus ataupun uyun, spy, untuk mengintip negara Mesir ni. Jadi mereka jawab ma'azallah, tidak, sama sekali tidak. Nabi Yusuf kata min aina antum, kamu semua daripada mana kalau kamu bukan spy. Nabi Yusuf saja nak menguji mereka. Maka mereka kata min biladi Kan'an wa abuna Ya'qub nabiyullah, kami semua daripada negara Kan'an, Palestin. Ayah kami Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, seorang nabi Allah. Nabi Yusuf tanya lagi, walahu auladi ghairikum, kamu memiliki tak adik-beradik selain daripada kamu 10 orang ni? Mereka kata ya, kami ada, kami kunna isnai ashar, kami semua 12 orang. Cakap betul, dia tak berdusta, cakap benar. Fazahaba asgharuna halaka fil bariyah, yang kecil di kalangan kami ni telah mati. Iaitu Nabi Yusuf, maksud mereka Nabi Yusuf telah mati, telah mati di daratan. Wa kana ahabbuna ila abi, kerana adik kami ni yang kecil ni, dia antara anak yang paling disayangi di sisi ayah kami lah, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wa baqiya syaqiquhu, maka yang kekalnya selain daripada Yusuf dah mati. Tapi mereka tak tahu, mereka sedang berbicara dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fahtabasahu abuh liyatasalla bihi anhu, jadi kami ada seorang lagi, kami datang 10 orang, ada seorang lagi tak dapat hadir kerana ayah kami Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam tak bagi dia keluar bersama kami, kerana dia sebagai penyejuk mata ayah kami. Fa amara bi inzalihim wa ikramihim, maka Nabi Yusuf perintahkan supaya muliakan tetamu ni, muliakan dan berikan makanan kepada mereka. Dan tidak logiklah kalau kita kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam niat nak membalas dendam, nak mentohmah, nak mengherdik adik-beradik dia, dan dia kata kamu ni semua ni adalah jasus, spy, li'annahu ya'rifu bara'atahum an hadhihi tuhmah, kerana Nabi Yusuf tidak ada hati busuk seperti itu, tidak hati jahat seperti itu. Bahkan Nabi Yusuf wa ala kulli hal innahu su'al la yaqtadi sihhatahu, soalan tersebut semata-mata untuk menguji kesahihan kebenaran percakapan mereka itu saja. Walamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhil lakum min abikum, apabila Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam siapkan makanan untuk mereka, sempurnakan takaran sukatan makanan untuk mereka, dan dibawa makanan tersebut, wahia asyratu ahmal, semua sekali adalah 10 guni makanan, wazadahum hamlain, Nabi Yusuf tambah lagi 2 guni, sebab mereka datang 10 orang, bagi 10, dan tambah lagi 2. Sebab dia kata ada 2 orang dekat rumah Nabi, ayah mereka dan juga adik bongsu mereka, iaitu Binyamin. Nabi Yusuf bagi tahu, pesan kepada mereka, ituni fil marrah al-qadimah bi akhin lakum min abikum, nanti datang untuk kali kedua, jangan lupa bawa adik beradik sebapa kamu tu, bawa datang, iaitu Binyamin. Ala tarawun anni atamma lakum al-kail, tidakkah kamu lihat aku ni bukan menteri yang dusta, bukan menteri yang penipu, tidak. Bahkan aku sempurnakan takaran sukatan, seorang dapat berapa banyak, seperti mana kamu lihat depan mata kamu, sedikit pun aku tak kurangkan.
wa azidakum hamla ba'irin akhar li ajli akhikum, bahkan aku tambah lagi ada untuk kamu, kerana kamu kata ada adik kamu di sana di bumi Kanaan. Wa ana khairul munzilin, aku adalah sebaik-baik orang yang menerima tetamu, orang yang memberi hak tetamu. Maksud Nabi Yusuf bukan nak menunjuk kebaikan dia, tidak, tetapi sebagai targhib, sebagai satu motivate kepada mereka. Selepas ini kamu pulang ke bumi Kanaan, berjumpa ayah kamu, berjumpa adik kamu Binyamin, jangan lupa untuk datang kali yang kedua. Wa kana sabab fi su'al Yusuf an hali akhihim annahum zakaru anna lahum aban shaykhan kabiran wa akhan baqiya fi khidmati abih. Sebab soalan Nabi Yusuf mengenai dengan keadaan adik-beradik mereka, iaitu Binyamin dan juga diri mereka. Sebab mereka ini bagi mereka ada seorang ayah, Nabi Yaqub dah tua dah. Kemudian ada seorang lagi adik-beradik Binyamin yang untuk berkhidmat kepada ayah mereka, dan tak dapat tidak min syai'in min at-ta'am, tak dapat tidak untuk mereka berdua pasti ada juga hadiah makanan yang diberikan kepada Nabi Yusuf kepada mereka. Fajahaza lahuma aidan ba'irain akharain min at-ta'am. Nabi Yusuf bagi dua lagi ekstra. Nabi Yusuf kata fa hadza yadullu ala anna hubba abikum lahu azyad min hubbihi lakum faji'uni bihi hatta arah. Ini menunjukkan, ini aku lebihkan ekstra 2 guni lagi makanan, supaya apa, nak menunjukkan kasih sayang ayah kamu kepada Binyamin itu adalah azyad, lebih min hubbihi lakum, berbanding kasih sayang dia kepada kamu. Jadi sebab itu ayah kamu Yaqub tak nak lepas seorang anak lagi Binyamin, sebab Binyamin tu kasih sayang lebih berbanding kamu. Tapi jangan lupa aku nak minta satu benda kepada kamu, kepada kamu semua. Faji'uni bih, datang kali kedua jangan lupa bawa apa? Bawa Binyamin, adik-beradik sebapa kamu, sehingga aku dapat lihat dia sendiri, nak mentashihkan, nak mendapat kenyataan yang tepat dan betul bahawasanya benar kamu ada adik-beradik. Itu alasan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Yusuf telah memberi sedikit ancaman kepada mereka. Nabi Yusuf kata, fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun. Sekiranya kamu tak bawa datang untuk kali kedua, kamu datang kali kedua tak bawa datang Binyamin, yang kamu kata ada adik seorang lagi tu, tak bawa datang, falaisa lakum 'indi mirah, maka tak ada lagi sukatan makanan untuk dia, tak ada ekstra tak ada, dia kena datang. Wala taqrabun, kamu tak bawa datang adik bongsu kamu tu, jangan jejak lagi kaki kamu ke bumi Mesir ini. Maka mereka kata apa? Qalu sanurawidu anhu abah. Mereka kata, nanti kami cuba nak pujuk ayah kami, kami bersungguh-sungguh pujuk ayah kami dengan penuh kelembutan, dengan penuh hikmah, supaya ayah kami lepaskan anak dia, anak kesayangan dia Binyamin ni. Dan kami akan bawa datang jumpa, tunjukkan kepada kamu, kami akan cuba sedaya upaya kamu nak menunjukkan kami ni orang benar pada perkataan kami. Bukan kami tipu yang kata di sana ada adik-beradik tapi tak ada adik, tidak. Kami benar ada adik-beradik di bumi Kanaan. Nabi Yusuf kata kepada mereka, Nabi Yusuf berkata kepada orang-orang Kanaan dia, pekerja dia, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Jadikan duit yang mereka bayar ini, letakkan duit tersebut, letakkan di mana? Letakkan di beg mereka, di karung mereka, di guni mereka. Wa qadimu biha lil mirah muawadah, sebab mereka bagi duit sebagai gantian, sebab mereka beli, bawalah makanan tu. Jadi pekerja Nabi Yusuf ni letak balik duit tu dalam karung makanan mereka tak sedar. La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un.
mudah-mudahan mereka mengetahui kebenaran bagaimana Nabi Yusuf mengembalikan duit tersebut dan kepada mereka, dan Nabi Yusuf memuliakan mereka dengan cara mengembalikan wang yang mereka beli makanan tadi dalam musim kemarau tau. Bukan musim biasa, mungkin musim kemarau boleh dinaikkan harga sepatutnya, tapi tak, Nabi Yusuf bagi balik duit tadi kepada mereka. Supaya apa? La'allahum yarji'una ilaina, mudah-mudahan mereka datang balik untuk kali kedua selepas mana mereka telah pulang ke pangkuan keluarga mereka di Kanaan, Palestin. Dalam ayat ini kalau kita lihat yang kita sedang bincangkan ini, Nabi Yusuf menggunakan dua metod. Metod yang pertama digunakan sebagai targhib, dan yang kedua dipanggil sebagai tarhib. Kita lihat apa targhib, apa tarhib. Targhib ni kita lihat Nabi Yusuf bagi tahu, ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tengok aku ni kalau sukat makanan berikan kepada setiap orang, setiap satu kepala tepat. Aku tak kurangkan dan aku tak tinggikan harga, tepat. Dan aku sebaik-baik pelayan penerima tetamu. Dan dalam masa yang sama Nabi Yusuf menggunakan metod tarhib. Apa dia? Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun. Kalau kamu tak bawa datang, memang tak ada bahagian untuk adik bongsu kamu tu, dan janganlah kamu jejak lagi ke kaki kamu ke bumi Mesir ini. Ini seolah-olah inilah kemuncak dalam ayat ini, kemuncak kepada tarhib dan juga targhib. Kebanyakan di kalangan ulama tafsir, apa dia? Menyatakan adik-beradik Nabi Yusuf ini makanu alimin bija'alil bida'ah fi rihalihim. Mereka tak tahu pun Nabi Yusuf letak balik duit tadi dalam karung mereka, karung makanan mereka. Dan nak menyatakan, nak menganggap Nabi Yusuf menganggap perkara ini harus, iaitu memasukkan kesedihan dalam hati ayahnya sendiri, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, dengan meminta adiknya iaitu Binyamin. Sebab apa harus? Kerana harus ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau tuan-tuan lihat melukakan atau menghiris perasaan seorang ayah adalah satu dosa. Memberi kesedihan satu dosa. Tapi dalam kisah ini kalau kita lihat, Nabi Yusuf seolah-olah nak memberi kesedihan kepada ayah dia. Ayah dia perlukan seorang anak yang berdamping dengan dia, dipanggil qurratu a'yun, iaitu qurratu ain, penyejuk mata. Tapi Nabi Yusuf minta supaya 10 orang adik-beradik tadi bawa datang kepada dia, anak kesayangan ayah dia sendiri ini. Ini semua tidak jadi dia satu perkara tidak dipanggil derhaka. Sebab ini adalah perintah Allah. Bila perintah Allah tak boleh kata derhaka. Dan ini adalah ibtila'an li Yaqub. Allah Ta'ala nak menguji Nabi Yaqub alaihissalam, nak memberi satu ganjaran pahala yang cukup besar kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi bila Allah Ta'ala perintah, Nabi Yusuf melaksanakannya. Inilah yang pendapat yang kuat yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Atau kemungkinan sebab dia nak memberi natijah selepas ini. Memang berduka cita seketika, tapi selepas ini kamu berganda-ganda kegembiraannya kerana bertemu Nabi Yusuf, dapat bertemu kembali Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Okey. Telah selesai pada ayat yang ke-58 sehingga 62. Kita lihat pada ayat ke-63.
falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Ini dipanggil mufawadah ikhwatu Yusuf abahum. Bagaimana rundingan, mufawadah rundingan antara adik-beradik Nabi Yusuf dengan ayah mereka liirsali akhihim, supaya lepaskanlah Binyamin ini bersama dengan mereka untuk kali yang kedua. Kali pertama bersama Nabi Yusuf, kali kedua mereka minta untuk dilepaskan Binyamin supaya kami nak pergi ke bumi Mesir ni. Menteri sana minta bukti yang mana kami ada beradik seorang lagi. Ayat ke-63 kita lihat terjemahannya, falamma raja'u ila abihim. Adik-beradik Nabi Yusuf 10 orang bila saja pulang berjumpa dengan ayah mereka, mereka kata apa? Ya abana, wahai ayah kami, muni'a minnal kail, dilarang kepada kami untuk mengambil sukatan ataupun satu karung makanan. Fa'arsil ma'ana, melainkan mesti kamu lepaskan Binyamin bersama dengan kami. Fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Barulah kami akan mendapat makanan tadi, dan kami akan jaga betul-betul Binyamin, tidak lagi berlaku untuk kali yang kedua seperti mana kami telah menghilangkan Nabi Yusuf satu ketika dahulu. Muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana, mana dihukumkan kepada kami tidak dibenarkan untuk mengambil makanan bagi pihak orang lain, melainkan kena bawa orang tersebut bersama dengan kami. Yang sebelum ni dia bagilah ekstra 2 sebab dia tahu kami ada adik dan juga ayah, tapi lepas ni tak ada dah, dia tak akan bagilah. Naktal wa inna lahu lahafizun. Kami boleh untuk natamakkan min iktiyali ma nahtaju ilaih. Kami bolehlah untuk timbang, untuk berikan makanan kepada adik kami Binyamin, supaya dia dapat untuk bahagian dia. Wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga betul-betul Binyamin tak akan terkena kemudaratan kepada dia. Apa jawapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pada ayat ke-64? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yaqub telah berkata kepada anak-anak dia kata hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Tak mungkin aku nak percaya kepada kamu semua, seperti mana aku pernah percaya kepada kamu bawa Yusuf alaihi salatu wasalam sebelum ini. Aku tak percaya dah untuk kali kedua ni. Sesungguhnya walaupun kamu kata wa inna lahu lahafizun, kami jaga rapi, kami tak akan apa-apakan dia, itu kamu cakap, tapi aku amat berberat hati, aku tak percaya. Fallahu khairun hafidha, Allah adalah sebaik-baik penjaga. Maka aku bertawakal kepada Allah, aku berserah urusanku semua kepada Allah lah yang menjaga anak-anak aku. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah yang maha pengasih di antara yang pengasih. Dan aku mengharapkan Allah Ta'ala kasih kepada aku dengan menjaga anak-anak aku ini, dengan menjaga Yusuf dan juga Binyamin. Wala yajma' alayya musibatain, aku tak nak kamu kumpulkan 2 musibah besar kepada aku. Apa dia musibah pertama? Kamu dah hilangkan Yusuf.
Musibah kedua, kamu nak minta lagi bawa Binyamin lari ke Mesir, nak ambil makanan. Aku takut dua musibah besar menimpa aku. Aku khawatir dan bimbang. Kemudian apa jawapan? Apa jawapan mereka ini? Pada ayat ke-65 kita lihat, walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kailun yasir. Apabila mereka buka karung makanan yang mereka ambil daripada Nabi Yusuf tadi, wajadu bida'atahum, mereka dapati bida'ah mereka, bayaran yang mereka bayar untuk mengambil makanan tadi diletak balik dalam tu. Ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Qalu ya abana, mereka kata wahai ayah kami, ma nabghi ayyu syai'in natlub min ikramil malik a'zam min hadha. Wahai ayahku, kamu lihatlah, ini makanan yang kami beli, menteri jadi letak balik duit dalam karung ni. Apakah sesuatu yang kami nak lagi berbanding dengan apa yang raja ataupun menteri Mesir tadi telah muliakan kami? Itu yang paling besar bagi kami. Apa lagi kita nak? Jadi apa salah lepaslah Binyamin ini untuk kami. Kemudian hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, mereka kata inilah bida'ah kami, bayaran yang kami bayar tadi, ruddat ilaina, dikembalikan kepada kami. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir, kami akan bawa datang kepada keluarga kami ni, wahai Yaqub, wahai ayah kami akan bawa datang al-mirah, satu kantong, satu guni, satu karung makanan kami akan bawa datang ke sini. Nanti kamu akan lihat, wa nahfadhu akhana, kami akan jaga adik kami, kami tak akan biarkan dia berseorangan diri. Wa nazdadu kayla ba'irin, kami akan menambahkan sukatan kayla ba'ir, kami akan menambahkan sukatan air. Apa dia? Iaitu asalnya kami dapat 10, kami bawa saja adik kami dapat 11 guni makanan. Sebab apa? Sebab kami dapat bawa Binyamin. Zalika kailun yasir, ini semua adalah mudah. Sukatan, takaran yang mudah. Bagi raja itu mudah, kerana raja itu seorang yang sangat baik, seorang yang pemurah, tidak berkira-kira. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi lata'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nabi Yusuf berkata apa? Lan ursilahu ma'akum, Nabi Yaqub berkata, aku tidak akan lepaskan Binyamin ini, anak kesayangan aku ni, bersama kamu. Aku tak akan lepaskan. Hatta, sehingga apa? Tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum, sehingga kamu bawa datang mawthiq, sumpah, bersumpah dengan nama Allah, la ta'tunnani bih, kamu akan bawa datang Binyamin kembali ke bumi Kan'an ini, illa an yuhata bikum, melainkanlah kalaulah ditakdirkan kamu semua mati, ditakdirkan musuh semua serang kamu, kepung kamu, itu cerita lain. Falamma atauhu mawthiqahum, apabila mereka semua telah ambil sumpah, bersumpah dengan nama Allah, mereka akan jaga Binyamin sungguh-sungguh. Qala Allahu ala ma naqulu wakil, Nabi Yaqub menyatakan, Allahu ala ma naqulu wakil, Allah lah ke atas apa yang ma naqul, kami katakan, iaitu min talabil mawthiq,
wa ityanih wakil. Allah Ta'ala melihat apa yang kamu semua katakan, apa yang kamu telah bersaksi, kamu bersumpah, Allah Ta'ala menjadi saksi. Allah Ta'ala menjadi saksi terhadap sumpahan ini. Apa munasabah kesinambungan ayat 63 sehingga 66 dengan ayat sebelum ini? Al-kalam wasiqus silah bima qablah. Kalam, perkataan ayat ini sebenarnya ada hubungan dengan ayat sebelum ini. Selepas mana Allah Ta'ala sebut Nabi Yusuf minta kepada adik-beradik yang 10 orang, minta hadirkan adik bongsunya yang bernama Binyamin, datang sekali. Jadi zakarahuna disebutkan pada ayat yang kita bincangkan ini 63 sampai 66, bagaimana rundingan yang mereka buat antara mereka dan ayah mereka untuk melepaskan Binyamin. Wa ibda'ahu mukhawafahu alaih, dan menzahirkan bagaimana Nabi Yaqub menzahirkan kebimbangannya ke atas Binyamin, seperti mana bimbangnya ayah Nabi Yaqub ke atas Nabi Yusuf satu ketika dahulu. Kerana mereka takut mereka bermesyuarat untuk mengambil akhzi Yusuf alaihi salam lis-sahra biqasdi rat'i wal la'ib. Yang mana mereka pernah pujuk Nabi Yaqub, pujuk ayah mereka, wahai ayah kami nak bawa Nabi Yaqub ni bersia-sia, bermain-main, berjalan-jalan. Last sekali apa yang hasil yang dapat? Nabi Yusuf hilang. Mereka buang Nabi Yusuf. Mereka kata Nabi Yusuf dimakan serigala. Jadi aku bimbang perkara yang sama berlaku kepada anak bongsu aku yang seorang ni, iaitu Binyamin. Ketika mana? Ketika mana anak-anak Nabi Yaqub ini pulang berjumpa dengan ayah mereka. Mereka kata, Raja Mesir tak nak bagi kami dah bila untuk masa akan datang, sekiranya kami tak bawa datang Binyamin. Fa illam tursilhu, kalau kamu tak nak lepaskan anak kamu, wahai ayah kami, iaitu Binyamin, anak kamu Binyamin, kalau kamu tak nak lepaskan, kami tak dapat bawa datang makanan untuk kamu berdua. Lepaskanlah, wahai ayah kami, lepaskanlah Binyamin. Kami akan dapatkan kadar makanan untuknya, dan kami akan jaga dia sungguh-sungguh. Jangan risau. Nabi Yaqub kata, hal antum sani'un, kamu ni nak buat akan seperti mana sebelum ni kamu hilangkan Nabi Yusuf daripada kami, daripada aku. Fa kaifa amanukum ala akhi, bagaimana aku nak percaya kepada kamu, nak lepaskan Binyamin kepada kamu. Sebab itulah dalam ayat ini, dalam ayat kita bincangkan menyebutkan fallahu khairun hafizah, aku hanya bertawakal, berpegang kepada Allah, serahkan urusan aku semua kepada Allah, kerana Allah lah yang menjaga anak-anak aku. Wa huwa arhamur rahimin. Ini menunjukkan dia seorang ayah ditekan oleh 10 orang anak. Apa yang boleh buat? Maka tak ada jawapan lain. Bila anak tekan, makanan tak ada. Bila anak 10 orang tekan, makanan tak akan dapat kalau tak lepaskan Binyamin. Apa yang seorang ayah yang tersangat tua boleh buat? Bila ditekan, didesak, jadi hanya pergantungan kepada Allah. Fallahu khairun hafizah, Allah Ta'ala jaga aku, jaga anak-anak aku. Wa huwa arhamur rahimin, Allah Ta'ala maha pengasih daripada manusia yang bersifat pengasih. Wa sayarhamu kibri wa dha'fi wa ta'alluqi bi waladi. Allah Ta'ala lah tahu, Allah Ta'ala lah kasih, bagaimana kasih aku kepada anak aku, bagaimana aku nak mengharapkan kasih Allah kepada aku kerana aku dah tua, aku dah lemah. Wa arjullah, aku nak Allah Ta'ala jaga aku dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil menunjukkan kesepakatan fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah tempat bergantung, Allah maha pengasih. Ini adalah menunjukkan ayat-ayat ini sebagai satu petunjuk, iaitu Nabi Yusuf dah menyerah. Dah menyerah atas tekanan, desakan yang diberikan adik-beradik Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Last kali terpaksa Nabi Yaqub akur, lepaskan Binyamin. Kerana apa lepas? Kerana perlukan makanan.
Kalau tak ada makanan macam mana nak hidup? Terpaksa. Wa adami mulahadhatihi wujudi qara'in tadullu 'ala al-hasad wal hiqd fi ma bainahu wa bain Binyamin. Dan ayah dia pun rasa sedikit keringanan dalam hati dia, kerana dahulunya Nabi Yusuf ini mungkin mereka dengki, iri hati, tetapi untuk Binyamin ini tidak, tidak seperti itu. Walamma fataha ikhwatu Yusuf mata'ahum, bila mana Nabi Yusuf, ini kita dah bacakan tadi, okey. Kemudian kita lihat wa nahfazu akhana, kami akan jaga adik kami ni. Jangan kamu takut wahai Yaqub, wahai ayah kami. Wa nazidu mikya li ba'iri ajlih, kami akan dapat tambahan ekstra, satu guni lagi makanan. Sebab apa? Sebab kehadiran Binyamin. Jangan kamu risau, kerana Raja Mesir ni dia memberi setiap orang mengikut sekadar mana unta tu boleh bawa, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangkan. Begitu iqtisadan wa husnin wa tadbir wa husni tadbirin, betapa pandainya pentadbiran Menteri Kewangan Mesir ini, dan juga sukatan yang telah dilaksanakannya. Kemudian dan Yaqub kata apa? Qad tazakkara madhi Yusuf lan ursila Binyamin ma'akum hatta ta'ahaduni ahdan mawthiqan bil yamin. Aku ni tak nak lepas sebenarnya Binyamin, tapi aku lepas dengan syarat kamu kena ambil sumpah. Kamu akan kembalikan Binyamin seperti mana kamu ambil, melainkan dalam situasi yang tak dapat dielakkan, seperti kemudaratan menimpa kamu semua atau musuh menyerang kamu, itu tak apa. Jadi di sini kalau kita lihat apakah perbezaan di antara al-ahdu dalam ayat yang kita bincangkan tadi, dalam ayat yang ke-60, dalam ayat yang ke-66, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqa. Mawthiq itu adalah perjanjian, sumpah. Sumpah. Perjanjian yang diikuti dengan sumpah. Wa in ukida wa wuthiqa bima yaqtadi ziyadatul inayah bihifdhihi wal wafa' bihi bighairil yamin yusamma mitsaqan. Kalaulah kita kata dia sebagai satu janji tanpa sumpah, janji yang sungguh-sungguh tapi tak bersumpah, itu dipanggil sebagai mitsaq. Kalau sumpah dia janji dan bersumpah, itu nama sumpah. Jadi bila mereka datang kepada Nabi Yusuf, Nabi Yaqub datang kepada Nabi Yaqub minta kepada mereka sumpah. Nabi Yaqub kata Allahu ala ma naqul jami'an, Allah wallahu ala ma naqul wakil. Allah Taala menjadi saksi terhadap sumpahan kamu ini, perjanjian yang kamu buat ini. Cukup sekadar ini dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pada ayat ke-67 dan juga sehingga ke ayat 68 mengenai dengan pesanan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, bila masuk Mesir nanti, masuk Mesir jangan masuk satu pintu, tapi masuk daripada pintu yang pelbagai. Apa sebabnya? InsyaAllah pada masa akan datang. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.